A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah At-Taubah, ayat 120 dan seterusnya. Okey, macam biasa sebelum kita sambung, cuba kita tengok ayat yang lepas, apa pengajarannya dan apa kaitannya dengan ayat yang kita akan belajar hari ini. Dalam ayat yang lepas, ayat 118, iaitu cerita tentang mereka yang tidak hadir, sengaja tidak hadir dalam peperangan Tabuk. Orang-orang munafik yang seramai lebih kurang 80 orang Nabi lepaskan sebab mereka memberi alasan, walaupun alasan itu adalah bohong, tapi Nabi hukum mengikut apa yang zahir. Nabi lepaskan, bebaskan dan Nabi maafkan. Itu adalah orang munafik. Tetapi orang beriman bercakap benar. Antara ciri-ciri orang beriman dalam apa keadaan pun dia sentiasa bercakap benar. Sebab dia bukan takut pada manusia, tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tiga sahabat Nabi yang sengaja tidak hadir dalam peperangan Tabuk, bila mereka mengaku depan Nabi dan mereka mengatakan bahawa mereka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak pergi berperang bersama Nabi dalam peperangan Tabuk, maka Nabi menghukum mereka dengan memula mereka bertiga selama 50 hari. Sehinggalah hari ke-50, di pagi hari ke-50 turunlah ayat 118 yang kita belajar minggu lepas. Iaitu ayat ni Allah sebagai tanda taubat mereka telah diterima, dan kita dah baca kisah mereka panjang lebar kelas yang lepas, dan juga kita ambil pengajaran. Tapi pengajaran yang paling besar daripada kisah tiga orang sahabat ni ialah bercakap benar. Mereka tak hadir peperangan bersama Nabi, dosa besar. Itu menunjukkan kelemahan manusia walaupun mereka sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi bukan malaikat. Ada sahabat Nabi yang berzina, ada sahabat Nabi yang ponteng dalam peperangan. Salam. Jadi melakukan dosa itu adalah satu perkara biasa. Bahkan Nabi kata kullu ibnu Adam khata'un. Semua anak Adam banyak buat salah. Tapi lepas tu Nabi memuji, sebaik-baik orang yang buat dosa ialah orang yang segera bertaubat. Jadi dosa tu kadang-kadang penyebab manusia kembali kepada Allah. Kadang-kadang sebab dosa, apatah lagi dosa besar, menyebabkan manusia betul-betul sedar, betul-betul insaf, dan mereka tak mengulangi dosa. Maka dosa itu kadang-kadang satu rahmat. Sebagaimana dosa yang dilakukan oleh tiga orang sahabat ni. Yang pergi berperang, yang tak buat dosa, nama mereka tak disebut dalam Al-Quran. Tapi yang buat dosa ni dan bertaubat, Allah sebut nama mereka dalam Al-Quran. Kenapa? Sebab ujian yang lebih besar kepada siapa? Yang pergi berperang ke yang tiga orang ni? Yang tiga orang. Kalau tengok keadaan macam yang pergi berperang, ujian lagi besar. Kenapa? Sebab peperangan tu jauh kan? Panas, dahaga, cabaran yang besar. Tapi sebenarnya yang lebih berat ialah tiga orang ni. Kenapa? Mereka di Madinah saja, tapi ujian kepada tiga orang lagi besar daripada yang ikut berperang.
Kenapa? Oh, mereka diboikot oleh siapa? Rasulullah waktu ujian besar. Dan bukan satu hari, bukan satu minggu, 50 hari. Dan mereka berjaya menghadapi ujian dengan sabar, dengan redha, walaupun macam-macam ujian datang, macam-macam tawaran. Maka Allah rakam kisah mereka disebabkan kesabaran mereka dan mereka bercakap benar walaupun apa keadaan. Dan mereka menunggu juga. Menunggu apa? Sehingga Allah menerima taubat mereka. Mereka tak goyah. Itu menunjukkan 3 orang ini sangat hebat. Okey. Kemudian Allah menyuruh kepada semua sekali orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Bertakwalah pada Allah. Macam mana bertakwa? Taat pada perintah Allah. Contoh 3 orang ni. Begitu juga sahabat lain bertakwa. Walaupun dia kenal Ka'ab bin Malik, kawan baik, sepupu pula kan. Dan memang sayang, suka pada Ka'ab bin Malik. Tapi bila Allah kata jangan bercakap, dia tak bercakap. Walaupun sepatah. Kenapa? Sebab bertakwa kepada Allah. Dan Allah kata, wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kamu semua orang yang benar. Benar apa ni? Benar dalam bercakap, benar dalam perbuatan. Benda yang paling sukar dalam hidup. Kita senang nak solat kan? Kita senang nak bersedekah. Tapi dalam keadaan tertentu, kadang-kadang kita bercakap bohong. Kadang-kadang bercakap bohong dengan siapa? Dengan ibu bapa. Kadang-kadang dengan anak. Kadang-kadang dengan suami. Kadang-kadang dengan isteri. Kadang-kadang dengan guru. Lama tak datang kelas, ustaz saya sibuk. Padahal dia pencen lah. Kadang-kadang guru pula berbohong juga kan. Dengan student. Ustaz, kenapa tak datang kelas? Sibuk. Padahal kelas tu tak bayar duit kat dia. Jadi kadang-kadang keadaan tu menyebabkan kita berbohong. Jadi Allah kata, kunu ma'as sadiqin. Jadilah orang yang benar. Okey, ayat seterusnya. Kaitan ayat seterusnya ialah Allah nak simpulkan. Kenapa ada yang penting daripada berperang bersama Nabi? Kenapa? Jawapannya ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana tidak kana adalah tidak adalah patut li ahli Madinah bagi ahli Madinah apa dia? Nak terjemah ahli penduduk kan? Ahli ni bahasa apa? Bahasa Arab lah. Arab dulu ke Melayu dulu kat dunia ni? Arab dulu. Ini bahasa Al-Quran kan? Jadi Quran turun masa tu orang Melayu dah ada ke belum ada? Belum. Jadi ahli bahasa Arab tapi dimelayukan. Kan? Dia cakap apa? Saya ahli Korea Jabal Jelutong. Dia cakap Arab tu, cuma Jelutong je bahasa Melayu. Bagi ahli penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Ansar dan Muhajirin lah. Muhajirin dah jadi penduduk Madinah. Tidak patut bagi penduduk Madinah daripada Ansar dan Muhajirin. Wa man haulahum, dan mereka yang haulah pada haul sekitar. Itu lain tu. Sekitar mereka. Sekitar mereka ni sekitar siapa? Madinah. Tak, mereka ni orang. Sekitar penduduk Madinah. Kalau Ansar dan Muhajirin duduk dalam Madinah, yang sekitarnya orang Arab Badui. Allah kata minal a'rab, dari kalangan Arab Badui. Mana tahu Arab Badui? Dan Arab ada dua kan, satu Arab bandar, yang kedua Arab Badui. Mana kita tahu ini Arab Badui?
Tak, itu kalau kita jumpa orang tu. Daripada perkataan ni kita tahu. Kalau orang Arab bandar, kalau seorang Arabiyun. Arabiyun. Kalau ramai, ini Arab bandar ni. Arabun. Arabun. Kalau Arab Badui, kalau seorang Arabiyun. Seorang. Kalau ramai Arab Badui ya ni. Al-A'rab. A'rab. Jadi kita tahu ini Arab Badui daripada apa? Perkataan. Sebab itulah yang kencing dalam masjid Nabi, Arabiyun ke A'rabiyun? Arabiyun. Jadi beza apa dia? Arabiyun dengan Arabiyun. Apa beza? Seorang tu jawab. Tak, dua-dua mufrad ni. Sana jamak, sini dua-dua ni mufrad. Apa beza Arabiyun dengan Arabiyun? Ni bandar ya ni? Apa beza dia? Arab bandar dengan Arab kampung ataupun Arab. Dan Arab Badui ni yang duduk di luar bandar dan suka berpindah randah. Dia bela kambing, mana tempat subur, dia pasang kemah, pacak kemah kat situ, dia duduklah sampai sebulan, kemudian dah rumput tu dah kering, dia pindah tempat ni pula. Dia tak tetap. Kan? Perbezaan paling ketara apa dia? Ilmu. Arab bandar ni biasa berilmu, berakhlak, bertamadun. Yang ni biasanya tak berilmu, tak bertamadun. Sebab itulah yang kecil dalam masjid yang mana? Yang jenis kecil dalam masjid yang kurang. Sebab tu cara Nabi berdakwah kepada Arabiyun dengan Arabiyun lain. Kalau Arabiyun dia kencing dalam masjid kan? Besar tak dosa kencing dalam masjid? Besar tak? Tapi Nabi pulau tak dia 50 hari? Tak kan? Ka'ab bin Malik Arabiyun ke Arabiyun? Dan dia buat dosa besar kan? Tak hadir dalam peperangan. Tapi kenapa Nabi pulau dia 50 hari? Yang Arab Badui Nabi maafkan. Sebab dia berilmu. Beza cara berdakwah. Kalau orang bandar, orang yang berilmu, apatah lagi sahabat yang dah lama kan, tiba-tiba masih buat salah besar, hukumannya berat. Sesuai dengan dia ilmu dia dan iman dia. Adapun Arab Badui ni tak bertamadun, tak ada ilmu, kemudian belum kena Islam, maka jangan berkasar, jangan berkeras. Okey. Kat Malaysia ada tak Arab Badui? Orang asli kadang-kadang Astro ada 3. Kita satu Astro pun tak ada. Ada. Tatagan. Tatagan tu asal daripada Filipina. Arab Badui tak ada. Melayu Badui ada. Melayu Badui ada. Kan? Yang keturunan tu lah. Keturunan. Ada? Ada kan? Okey. Dia apa nama kabilah Arab Badui ni yang tinggal di sekitar Madinah ataupun sekeliling Madinah? Adalah beberapa nama kabilah. Saya pun dah lupa, ada disebut dalam tafsir. Okey. Apa yang tak patut ni? Orang Madinah dan orang Badui yang sekitar Madinah. Apa yang tak patut bagi mereka? An yatakhallafu. Bahawa mereka yatakhallaf apa dia? Itu khilaf. Ini takhalluf. Kalau takhalluf daripada solat Jumaat, apa makna? Tak pergilah. Kalau takhalluf daripada peperangan makna pentinglah. Jadi tidak harus, tidak patut bagi orang Madinah dan sekeliling Madinah daripada kalangan orang Badui, tak patut apa dah? Mereka tidak hadir bersama Rasulullah dalam peperangan. Sangat tak patut. Mereka tidak hadir. Ketinggalan. Bukan ketinggalan. Ketinggalan okey, ni sengaja tak nak pergi. Tidak ikut. Tidak ikut Rasulullah.
Dan wala yaghrabu, dan wala yaghrabu, tidak. Yaghrabu ni dia kalau terjemah harfiah jadi macam susah nak faham. Maksud wala yaghrabu bi anfusihim, maksudnya ialah mereka lebih suka anfusihim, diri mereka, an nafsi, daripada dirinya. Diri siapa? Rasulullah. Tak patut. 3 orang, contoh 3 orang yang tak hadir peperangan ni sebab apa? Sebab ni, yaghrabu bi anfusihim, suka pada diri sendiri, nak berehat dengan keluarga, nak tengok buah-buahan. Maknanya dia lebih diri dia daripada tak patut. Kenapa tak patut? Kenapa tak patut? Ini soalannya, kenapa tak sangat tidak patut orang beriman tak ikut pergi berperang bersama Nabi? Tanda seorang beriman tu dia mesti dahulukan diri dia cinta kepada Allah dan Rasul daripada diri dia. Bukan. Tak, dia kena dahulukan apa? Allah dan Rasulullah. Okey, ada dalil. Ada hadis. Bacalah hadis tu. Tidak sempurna seorang itu. Iman seorang itu. Cuba baca dalam bahasa Arab. Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Cuba terjemah. La yu'minu, tidak beriman, ahadukum, seseorang kamu tak akan beriman dengan Allah dan Rasul, tak beriman. Bila ni dia akan dikira sebagai beriman? Sehingga aku Nabi kata sehingga aku ni menjadi ahabba ilaihi, paling dicintai olehnya. Daripada apa? Min nafsi, daripada dirinya sendiri, dan anaknya, wa walidihi, dan bapaknya, dan semua orang. Maknanya dia dengan bapak dia dengan Nabi, dia cinta Nabi. Isteri dia dengan Nabi, dia cinta Nabi. Tapi diri dia dengan Nabi, dia cinta diri dia, masih belum beriman. Boleh faham? Yang hadis masyhur kan pasal Umar. Umar Ibn Khattab dia kata apa? Demi Allah ya Rasulullah, engkau paling aku cinta daripada semua sesuatu kecuali diri aku. Jadi kalau engkau dengan diri aku lebih cinta diri aku. Nabi tegur kan, Nabi terima? Nabi tegur, Nabi kata apa? Wallahi, tidak beriman seseorang itu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, anaknya, bapaknya dan semua orang. Barulah Umar ucap yang lain. Ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diri aku sendiri. Maka Nabi kata, sekarang baru kamu beriman. Jadi kenapa sahabat tak patut tak pergi berperang bersama Nabi? Sebab dia lebih cintakan, tak patut. Makna sahabat tu tak beriman. Satu. Yang kedua, tak patut sebab apa? Rasulullah dengan sahabat mana lebih mulia? Rasulullah. Rasulullah di sisi Allah adalah nombor satu kan? Orang paling mulia, paling dicintai oleh Allah. Tapi Nabi pergi berperang, perjalanan begitu jauh, dahaga, panas, kemudian tak cukup air, tak cukup makan, penat letih, tiba-tiba sahabat yang tak semula Nabi duduk rehat kat Madinah. Patut ke tak? Sangat-sangat tak patut. Nabi yang paling mulia pergi berperang, berjalan kaki, penat, kamu duduk rehat kat rumah. Sangat tak patut. Adakah diri kamu lebih mulia pada Nabi? Boleh faham?
Inilah cinta. Inilah cinta. Cinta bukan duduk kat rumah. Kan? Cinta apa dia? Cinta yang Nabi buat. Jangan buat alasan panas. Kalau panas, kalau jauh, orang yang lebih mulia pada kamu pun pergi. Siapa kamu? Who are you? Kan? Boleh faham? Dan saya nak ingatkan berapa ramai yang ustaz-ustaz penceramah-penceramah kadang-kadang bila dia jemput nak pergi tempat yang jauh, kawasan pedalaman, dia kata saya sibuk. Sebenarnya yang pergi tempat tu yang pertama siapa? Yang pergi tempat yang jauh, jumpa orang miskin, kena baling batu. Siapa? Rasulullah. Rasulullah paling mulia, lebih mulia daripada kamu. Dia pergi tempat macam tu. Macam mana kamu tak boleh pergi? Siapa kamu? Boleh faham? Jadi kalau kita rasa kita hebat sangat, mulia sangat, bandinglah kita dengan Rasulullah. Okey? Ada seorang sahabat nama dia Khubaib Ibnu Adi. Dia seorang muhajirin. Kemudian dalam satu peperangan di Madinah, dia ditawan oleh orang musyrikin. Ditangkap, kemudian dibawa ke Mekah. Kemudian dibawa ke Tanaim dan disaliblah. Untuk apa? Untuk dibunuh. Dia diseksa, disalib dan orang musyrikin nak bunuh dia. Kemudian dia minta izin daripada orang musyrikin, boleh tak bagi masa untuk aku solat? Orang musyrikin bagi. Dia pun solat dua rakaat dan ringkas. Kemudian dia serah diri balik. Kemudian dia kata, aku solat sekejap ni bukan sebab takut, tapi sebab aku tak boleh solat, bukan tak nak solat lama, tapi aku takut bila aku solat lama aku dituduh untuk melambatkan proses pembunuhan. Boleh faham? Jadi pengajarannya apa? Orang sahabat tengah ditawan dan dalam proses nak dibunuh, dia boleh minta izin nak solat. Makna apa tu? Hati dia tenang. Orang yang tenang saja boleh solat dalam apa keadaan sekalipun. Betul kan? Berapa ramai yang bukan ditawan dan bukan nak dibunuh pun tapi tak solat. Okey. Kepada Khubaib ni, orang musyrikin tanya, okey, boleh tak kami nak tanya ni, boleh tak tempat kamu ditukar dengan Rasulullah? Kamu ditawan, diikat dan untuk dibunuhkan. Kami bebaskan kamu, kamu boleh berehat bersama keluarga, tapi tempat kamu diganti dengan Rasulullah. Nak tak? Apa dia jawab? Ini cinta pada Nabi lebih pada cinta pada diri sendiri. Peluang tu, peluang. Dia boleh bebas duduk dengan keluarga. Tapi siapa ganti tempat dia? Apa dia jawab? Dia tak jawab bahasa Melayu lah. Dia jawab. Tengok jawapan dia. Dia kata, jangankan Rasulullah ganti tempat aku di sini, kalau Rasulullah duduk kat rumah dia, kena duri sahaja, itu pun aku tak sanggup. Faham? Bukan tukar duduk tempat aku, diikat, ditawan, tak. Nabi duduk kat rumah, kena duri pun aku tak sanggup. Kalau nak tukar duduk tempat aku, lagi aku tak nak. Boleh faham? Makna apa tu? Cinta? Cinta diri sendiri apa lah? Fokus lah. Cinta pada Rasulullah lebih pada diri. Biar aku sakit, biar aku diseksa, biar aku dibunuh. Yang penting Nabi selamat. Okey. Dan ada seorang sahabiah wanita dalam peperangan Uhud. Bapaknya mati syahid, suaminya mati syahid, abangnya mati syahid. Tak disebut nama. Kemudian dia jumpa sahabat selepas peperangan Uhud, dia tanya, bagaimana Rasulullah? Dia tak tanya bagaimana suami aku, bagaimana bapa aku, bagaimana abang aku. Jadi sahabat kata, Rasulullah okey, alhamdulillah, baik. Kemudian dia tak puas hati, dia kata, boleh tak tunjukkan aku kepada Rasulullah. Sahabat bawa dia tengok Rasulullah, okey, sihat, alhamdulillah. Kemudian dia kata apa? Semua musibah selepas Rasulullah adalah musibah yang terlalu kecil. Bapa aku mati kecil, suami aku mati kecil, anak aku mati kecil. Tapi
Kalau Rasulullah kena luka, itu musibah yang besar. Boleh faham? Sekarang kita dah senang-senang sambut Maulidin Nabi kan. Kerja Nabi tak buat, duduk dalam aircon kan. Ni, Nabi berjalan kaki berapa jauh ni? 700 km, panas dahaga kan. Kita senang-senang berselawat dalam bilik aircon. Lepas tu mendakwa kita cinta Nabi. Okey, jadi sebab apa tak patut tadi? Kenapa orang Arab tak patut tak ikut Nabi berperang? Satu, sebab tanda beriman mesti lebihkan Nabi daripada diri sendiri. Yang kedua, sebab apa yang kedua? Sebab orang yang paling mulia, jiwa yang paling mulia pun pergi tempat macam tu, kamu taklah mulia sangat, kenapa tak boleh pergi ikut jiwa yang paling mulia? Okey, ini sebab yang kedua. Nak terjemah apa ni? Dan tidak okey. Dari kalau terjemah harfiah jadi susah nak faham. Dan mereka mengasihi, mencintai diri-diri mereka. Saya terjemah maksud. Lebih dari dirinya, iaitu diri Rasulullah. Okey. Sebab yang ketiga, zalika, demikian itu, bi'annahum, sesungguhnya mereka, la yusibuhum, tidak, mereka ni iaitu orang yang pergi berperang, tidaklah yusibuhum, menimpa zama'un dahaga. Allah sebut satu-satu ujian besar kepada orang yang pergi dalam peperangan Tabuk. Yang pertama apa dia? Dahaga. Kenapa dahaga? Cuaca masa tu sangat panas, dan air terlalu sedikit, sehingga ada riwayat mengatakan kalau buah kurma sebiji tu makan 3-4 orang, kemudian mereka, bila last kali ada biji kurma tu, mereka hisap nak apa? Nak air daripada biji kurma, sebab air tak ada. Ni Allah nak beritahu tidaklah mereka ditimpa, pertama dahaga, yang kedua wala nasabu, dan tidak penat. Penat sebab apa? Perjalanan jauh dan panas, jalan kaki, bergilir kan. Unta seekor naik berapa orang? Bergilir. Kemudian 700 km. Kita kalau berjalan kaki kan, sini ke mana? Sarjana utama je. Penat tak? Kalau sini ke KL? Bukan penat, tak pergi pun. Subhanallah, ini 700 km. Ujian yang kedua, nasabun, penat. Kemudian yang ketiga, wala, dan tidak juga menimpa mereka makhmasah, lapar. Kenapa lapar? Mana ada kita selalu berjalan selalu kenyang, lagi kita berjalan lagi banyak makan, betul? Cuti sebulan lagi naik timbangan. Tapi ini kenapa yang pergi berperang lapar? Bekalan makanan tak banyak. Ada riwayat mengatakan bila dah habis makanan, mereka terpaksa sembelih unta. Jadi kurang lagi tunggangan kenderaan. Cuba kita fikir macam mana ni 700 km, berapa banyak makanan dia boleh bawa dengan unta yang tak banyak kan. Kemudian perjalanan berapa lama ambil masa? Saya dah sebut minggu lepas. Hampir 2 bulan. Naik unta kan. Kita kalau pergi Mekah sebulan, tak bawa makanan pun tak apa. Kenapa? Sebab kat sana lebih banyak daripada yang kita bawa kan. Tak ada masalah. Ini bila pergi kat Tabuk ni, ada tak kedai-kedai kat sana?
Tak ada. Yang ada ialah musuh. Jadi kena fikir, kena tenung betapa besarnya ujian kepada siapa? Orang yang terbaik, Rasulullah dan para sahabat. Lapar fi sabilillah. Semua ni tiga ni, dahaga, penat dan lapar, semuanya kerana jalan Allah, bukan kerana nak melancong kan, nak panjat gunung, nak tengok view. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Wala yata'una, dan wala tidak juga mereka yata'una memijak mautian tempat yang yaghizu apa dia? Marah kan? Antara sifat orang bertakwa, Allah sebut dalam surah Ali Imran, al-kazimina al-ghaiza. Sifat ahli syurga ialah orang yang boleh tahan ghaiza, marah. Jadi yaghizu daripada ghaiza. Boleh. Jadi kalau yang tak boleh marah, tak boleh tahan marah, marah je lepas. Itu calon syurga ke calon neraka? Saya tak kata. Yang penting bukan calon syurga. Sebab Tuhan kata, ciri ahli syurga mesti kazimina al-ghaiza. Okey. Jadi tidak juga orang yang ikut peperangan ni, sahabat, memijak tempat-tempat yang apa dia? Apa dia? Dia kalau terjemah maksud, tempat mereka pijak tempat yang menjadikan orang kafir marah. Ialah perjalanan tu bukan semua negara Islam. Dia terpaksa nak sampai ke Tabuk tu, kadang-kadang pijak tempat orang kafir kan, pijak kebun orang kafir. Jadi orang kafir marah tak? Yalah. Pertama yang pijak tu orang Islam kan. Yang kedua, kebun tu milik mereka. Ini pun ujian, menyebabkan kemarahan. Kalau tuan tanah orang Islam, okey. Orang-orang kafir. Okey. Apa lagi ujian? Wala yanaluna. Wala, dan tidak mereka. Tak, yanalu apa dah? Ada tak ayat ni? Lan tanalul birra. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Antanalu sama, yanalu perkataan yang sama. Kalau kita faham yang ni, kita faham yang tu. Cuba terjemah, lan tanalu. Tidak sekali-kali kamu akan mencapai. Jadi nala ataupun nailu mana mencapai. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai albir, kebaikan, sehinggalah kamu bagi apa yang kamu suka. Kan? Jadi kalau nak bagi bilis tu, bagi yang bekas yang besar tu. Kan? Okey. Dan tidaklah mereka apa? Mencapai. Min, dari adu. Adu apa dah? Musuh. Ada tak perkataan adu dalam satu ayat yang orang Melayu selalu baca? Orang Melayu selalu baca daripada kecil sampai ke tua. Adu surah apa? Yasin lah, surah apa lagi? Kan? Innahu lakum. Dia boleh sambung, cuma tak boleh terjemah aja. Adu musuh. Nailan bukan. Nailan apa dah? Apa-apa kemenangan lah. Kemenangan. Iaitu kamu tidak akan mencapai apa-apa kemenangan dari musuh. Illa, kecuali sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Ujian.
Tidak ada satu pun yang menimpa mereka yang pergi berperang. Apa tadi hujan? Satu? Dahaga. Yang kedua, penat. Yang ketiga, lapar. Yang keempat, ni, kemarahan musuh. Yang kelima, mencapai kemenangan. Ujian tak mencapai kemenangan? Ujian apa? Mungkinlah salah satunya berapa ramai sahabat akan mati kan? Lagi? Ujian apa lagi bila dapat kemenangan? Harta rampasan kan? Jadi, ni kemenangan pun ujian. Jadi Allah nak beritahu tidak ada satu pun ni, satu ataupun kelima-lima menimpa orang yang pergi berperang. Semua ni Allah kata apa? Melainkan kutiba, telah ditulis. Lahum, untuk mereka, bihi dengannya apa dah? Amalan soleh. Apa dia maksud dia? Apa yang Allah nak beritahu? Semua ni kalau dia sabar, dia redha, kerana Allah dia dapat kebaikan. Kan? Jadi maksudnya apa? Ni, tak patut orang Madinah, Ansar ke Muhajiri ke orang baru tak pergi berperang. Kenapa? Sebab semua ni adalah amal soleh. Bahkan ada satu hadis, sahabat bangun, katalah dia duduk atas unta kan, kemudian dia turun, dapat pahala. Kemudian dia baring, dapat pahala. Kemudian dia bangun daripada rehat, pun semua pahala. Satu debu pun yang kena badan mereka, semuanya pahala. Jadi kenapa tak nak pergi berperang? Sangat tak patut. Boleh faham? Sebab itulah sahabat bila isytiharkan perang, secara umumnya semua berebut, berlomba nak pergi berperang. Walaupun dia tahu banyak ujian kan, dan mungkin mati. Tapi kenapa mereka cinta dan berlomba? Sebab inilah akidah ni. Apa dia? Semua tu adalah amal soleh. Kemuncaknya apa? Kemuncaknya mati syahid dan syurga. Yang budak ke, yang tua ke, yang tempang ke, semua berebut nak pergi. Hari ni yang susah nak masuk ni, apa dia ni? Susah nak masuk apa dia? Pergi berjihad, amal soleh, dapat gaji. Pergi berdakwah, amal soleh, dapat gaji. Susah nak masuk. Betul kan? Sebab itulah Allah kata apa? Nabi sebut dalam satu hadis, man yuridillahu bihi khairan, apa dah? Bukan, itu hadis lain. Ayat hadis man yuridillahu bihi khairan ada 2-3. Apa dia? Yusibhu. Tengok. Cuba tengok. Cuba terjemah. Man yuridillah. Siapa yang Allah nak orang tu khaira. Allah nak orang tu baik. Allah buat apa? Yusibhu ni. Yusibhu. Allah bagi penat, Allah bagi lapar, Allah bagi dahaga. Bila tu? Bila Allah nak orang tu jadi baik. Susah tu. Susah nak faham. Sebab itulah kita kan solat rajin. Solat malam lagi rajin. Tapi bila dapat musibah, kita mengeluh. Sebab apa? Sepatut orang yang rajin solat ni, bila Allah bagi musibah, dia kata apa? Alhamdulillah. Saya nak tanya, Allah bagi musibah sakit, dan kita sabar, dengan pahala solat malam, mana lebih besar? Pahala? Tapi yang mana dia mengeluh? Sakit. Kenapa? Kenapa dia mengeluh? Sebab itulah hadis satu lagi Allah kata apa? Man yuridillahu bihi khairan, ni yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi dia faham agama. Salah satu faham agama apa dia? Musibah baik. Yang ni ramai tak faham ni. Bila dapat musibah, dia mengamuk, dia menyesal kan? Dia salahkan orang tu. Sebab apa? Dia tidak ada tafaqquh fid din. Allah tak bagi tu.
Solat lama dah tapi tak faham agama. Berapa ramai yang solat pergi masjid, solat berjemaah, bila sakit mengamuk. Betul kan? Kadang-kadang bila dah tua tinggal terus solat. Kenapa? Susah nak pergi bilik air, susah nak ambil wuduk. Sebenarnya Allah tak nak dia jadi baik. Kenapa Allah tak nak? Sebab dia sebenar mungkin tak ikhlas. Bolehkah? Saya bagi analogi kan supaya kita nampak. Macam Epah ni, boleh buat contoh? Epah kerja dengan saya. Tapi bila Epah sakit, sebab dia sakit, saya naikkan gaji dia. Lepas tu Epah kata, bos, saya sakit lagi teruk, lagi saya naikkan gaji. Masa tu Epah seronok tak dengan sakit tu? Macam itulah Tuhan buat pada kita orang beriman. Boleh faham tak? Tapi kita tak faham macam tu. Kita faham duit lebih mahal daripada pahala. Sebenarnya pahala itulah ganti duit di akhirat besok. Susah tu. Susah tak? Kenapa COVID ni ya Allah susah bekerja? Tak faham agama. Kenapa PKP dulu dah tak ada dah, ni sekarang jangan merengut. Sebab apa? Itu musibah tanda Allah nak kita jadi baik. Betul tak? Betul. Jangan merengut. Jangan merengut. Sambung lagi. Alhamdulillah. Sujud syukur. PKP akan dilanjutkan sampai Disember 2021. Alhamdulillah. Ustaz sedap cakap lah kan. Ustaz orang bagi duit. Ya, bukan orang bagi duit pada saya. Allah yang bagi musibah tu bagi duit pada saya. Bagaimana Allah bagi pada saya, Allah juga akan bagi pada kamu. Tapi sebab kamu tak berapa percaya pada Allah, susah rezeki kamu. Boleh faham? Okey, ada satu hadis yang maksudnya lebih kurang ya. Ada tak satu syarikat? Satu syarikat yang kita bekerja dengan dia, dia bagi gaji pada kita 24 jam. Lagi kita penat, lagi dia tambahkan gaji. Ada tak syarikat macam tu? Kalau ada, kita kata syarikat tu apa? Syarikat gila kan? Tapi Allah buat tak pada kita macam tu? Lagi sakit, lagi Allah naik pangkat. Betul? Lagi sakit, lagi Allah bersihkan dosa. Sebab itulah Nabi Ayub dia sakit 18 tahun kan? Orang kata kenapa tak minta doa pada Allah supaya Allah sembuhkan? Dia jawab apa? Aku sakit, aku sihat 20 tahun. 20 tahun aku dapat nikmat sihat. Sekarang Allah bagi sakit, baru 18. Tak sama lagi dengan waktu sihat. Rasa malulah nak minta. Boleh? Itu berapa lama sakit? Kita berapa hari sakit dan minta doa supaya Allah sembuh? 8 minit. Itu tanda iman kita dah? Tak tahulah. Okey, ini satu hadis yang insya-Allah boleh bagi motivasi pada kita. Satu hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibu al-muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala asyauka wala asyaukatu tushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Okey. Cuba terjemah. Ma yusibu. Tak. Ma yusibu tidak menimpa. Al-muslim, syarat dia orang muslim. Apa dia? Tidak menimpa seorang muslim min wasabin. Wasabin makna sakit. Penat nasabin ini. Tengok Nabi sebut detail lah. Satu wasabin sakit.
sakit fizikal. Nasabin wala nasabin, dan tidak juga penat. Fizikal juga kan. Yang ketiga wala hammin. Hammin apa makna? Bukan. Dia demam panas masuk kat sini. Wabak COVID-19 masuk kat sini. Hammin mana? Bukan. Hammin mana? Risau. Risau apa? Benda yang akan datang. Dengar pengumuman Menteri Datuk Ismail Sabri. Sambung ke tak? Sambung ke tak? Risau. Ni, risau pun dapat pahala. Okey, hammin makna risau benda yang akan datang. Hazanin? Sedih. Apa beza hammin dengan hazanin? Sedih selepas tahu berita. Sedih benda yang dah lepas. Sedih sebab apa? Hilang yang kita suka, hilang telefon, mati anak, mati suami. Kan? Ataupun kita sendiri ditimpa musibah, benda dah berlaku. Sedih. Yang ni belum. Risau sebelum berlaku. Okey, ghammin. Ghammin, tengok bahasa Arab detail. Ghammin ialah tengah-tengah tu. Yang ni sebelum, yang ni selepas, yang ni contoh apa dia? Bila kita, contohlah, minta dijauhkan, aksiden. Kita ada aksiden tu. Lepas tu kita tak tahu kaki patah ke tak. Masa tu risau. Yang mana satu? Ghammin. Sedang. Tapi bila pergi hospital, doktor kata patah. Yang mana pula lepas tu? Hazan ni sedih. Boleh? Jadi berapa dah? Sakit, penat, risau sebelum berlaku, sedih setelah berlaku, ghammin, gelisah tengah-tengah musibah, dan wala asyaukah, dan tidak ada juga duri yutusyakuha yang menyucuknya. Duri duri kecil je. Bukan paku ni, kalau paku lagi besar pahala. Illa kecuali kafarallah, Allah mengkafarahkan, menghapuskan dosanya. Oh, nikmat tak? Nikmat tak jadi orang Islam? Syarat dia Muslim. Orang kafir penat macam mana pun tak ada apa dosa. Kita balik kerja penat, dapat dihapuskan dosa. Lepas tu tengok roadblock kat depan, risau, dapat pahala tak? Sebab kita naik 4 orang kan. Risau tu. Risau tu dapat pahala tak? Bukan dapat pahala, sorry ya. Dihapuskan dosa. Sebab tu daripada hadis ni dengar, ulama kata apa? Apa saja kita penat ke letih ke, kalau kita orang Islam, confirm dihapuskan dosa. Walaupun kita merunguk, walaupun kita mengamuk. Sebab Nabi tak kata dihapuskan dosa kecuali bila mengamuk, tak ada. Faham? Satu. Yang kedua, kita boleh tambah satu lagi. Bila kita sabar, bila ada semua musibah, kita tambah satu lagi, redha dan sabar, dapat pahala. Jadi, 2. 1, hapus dosa. 2, dapat pahala. Tapi dapat pahala ni bersyarat. Bila? Kita balik rumah penat sakit belakang tapi diam je. Mulut kita kata alhamdulillah, dapat 2. Tapi bila balik rumah, Allah, penat tiap hari ni, kenapa ni? Dapat 1 je. Okey. Boleh? Jadi mulut tu kena jaga kan? Mulut kena jaga. Berapa ramai yang mulut tak jaga, tak dapat pahala. Orang lain penat, dapat pahala, tapi dia penat, tak dapat pahala. Boleh? Ada tak syarikat-syarikat penat pun dia bagi gaji? Sedih pun bagi gaji. Bos, saya sedih lah hari ni sebab apa? Anak nak tunggu result kan. Okey, saya bagi gaji pada awak. Ada? Tak ada. Tak ada syarikat macam tu kan. Tapi kita bagi masa banyak tak pada syarikat tu. Walaupun dia tak bagi gaji bila kita penat. Betul tak? Kita bagi masa pagi sampai petang. Yang Allah ni, syarikat yang Allah ni lagi hebat. Penat pun bagi gaji, sedih pun bagi gaji, tapi kita bagi masa untuk Allah sikit je.
Cerdik ke tak? Cerdik ke tak? Kalau bahasa lembut tak cerdik lah. Kalau bahasa kasar, bodoh. Bodoh. Okey. Boleh? Kemudian Allah hiburkan hati lagi. Allah yakinkan kita. Kenapa Allah bagi semua ni? Allah kata apa? Inna Allah, sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak akan yudhi'u apa dah? Siapa yang hafal akhir 10 ayat akhir surah Ali Imran? Kan? Siapa hafal? Ada tak perkataan udhi'u? Udhi'u. Ada tak? Ada? Ada. Cuba baca ayat tu. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin. Jadi kalau udhi'u, aku tidak sia-siakan. Kalau yudhi'u, Allah tidak akan mensia-siakan ajra, pahala al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Makna apa tu? Apa yang Allah nak beritahu hujung ayat ni? Allah tak akan sia-siakan pahala. Apa yang Allah nak beritahu? Maknanya Allah nak beritahu apa saja yang kamu buat, yang penting fisabilillah, semua dapat pahala. Tak ada satu pun, tak ada satu pun. Katalah dahaga 1 minit je, yang ni Allah tak bagi pahala, tak ada. Semua akan diberi. Maksud tidak sia-sia, semua akan dapat pahala. Ada syarikat kat dunia macam tu? Tak ada. Tapi pelik kan? Sebab tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan benda ghaib, dia buat kerja dengan satu syarikat yang hanya bagi pahala, hanya bagi gaji bila buat kerja betul-betul. Bila buat kerja betul-betul, tiba-tiba penat, dia bagi gaji ekstra tak? Tak ada. Okey, boleh? Jadi kesimpulan daripada ayat ni 120 ni apa dia? Antara kesimpulan ataupun pengajaran. Boleh kita keluarkan. Jangan bukti diri sendiri. Mesti bukti. Dia kalau tak pergi berperang bersama Nabi pun dicela, diboykot sebagai tanda apa? Ni bukan cinta Nabi, kan? Pengajarannya apa? Cinta Nabi ialah ikut. Jangan sambut. Boleh faham? Cinta Nabi ikut. Lepas tu saya nak ulang, sambut bukan tanda cinta. Saya nak bagi tahu kan, ayat yang biasa kita dengar dan selalu disebut oleh ustaz kan, kalau kamu cinta pada Allah mesti ikut. Okey, kalau kita betul-betul ikut ayat ni, kita ikut je sunnah Nabi. Apa Nabi buat, kita ikut. Contohlah, bangun pagi je, kita ingat, Nabi bangun awal sebelum subuh, kita pun bangun awal. Lepas tu bila bangun je, kita tanya, Nabi buat apa ni? Sebab aku cinta Nabi, aku nak buat sama dengan Nabi. Oh, Nabi baca sebelah ayat surah Ali Imran, akhir surah Ali Imran kan? Kita pun baca. Oh, aku tak hafal, besok kita hafal. Sebab apa? Cinta. Lepas baca sebelah ayat, Nabi buat apa? Kita tanya. Sebab cinta Nabi, kita nak amalan kita sama. Kita pun, Nabi kita, selepas baca sebelah ayat, Nabi solat. Kita pun solat. Lepas tu, Nabi solat subuh berjemaah pergi masjid. Kita pun pergi masjid. Masuk bilik air, Nabi baca apa? Nabi baca doa, kita pun baca. Keluar bilik air, nak ingat, Nabi baca apa doa? Ghufranika, kita pun baca. Lepas tu pakai baju,
kita ingat, Nabi baca apa? Doa lepas pakai baju. Kita pun baca. Keluar rumah, Nabi baca apa? Kita pun baca. Perjalanan pergi masjid, kita pun baca. Nak masuk masjid, kita ingat, Nabi baca apa? Kita pun ikut. Keluar masjid, kita ikut. Naik kenderaan, kita ikut. Bila hujan, kita baca doa. Bila petir, kita baca doa. Setiap waktu kita ingat. Saya nak tanyalah, orang macam ni, perlu tak sambut Maulidin Nabi? Kenapa? Yang sambut Maulidin Nabi ni, ya, jarang ingat pada Nabi. Jarang ikut Nabi. Kita dah lama tak ingat Nabi. Kena ingat. Jadi ingat sambut bukan cinta. Saya bagi analogi ya. Maaf jangan marah. Jangan marah. Saya bagi analogi. Kita tak apa dengar cakap bapak kita. Bapak kita macam-macam nasihat, tak dengar. Kita pun jarang hubungi dia. Tiba-tiba kita tengok tarikh hari jadi dia, kita pun beli kek, bawa balik rumah, bawa makan jamu-jamu. Adakah itu tanda kita cinta pada bapa kita? Dan kalau kita sebagai bapa, anak buat macam tu, tak telefon, tak tanya khabar kan? Kita sakit pun kita uruskan sendiri. Tiba-tiba hari jadi dia bawa kek, dia makan KFC jamu kita. Kita rasa dia sayang tak pada kita? Tak. Bila kita akan rasa anak kita sayang pada kita? Bila selalu tanya khabar, kita bagi nasihat, dia dengar, itulah cinta. Sebab tu pepatah Arab kata, al-muhibbu liman yuhibbu muti'un. Cuba terjemah. Al-muhibbu, orang yang cinta, liman, kepada orang yang dia cinta, apa dia buat? Muti'un, dia taat. Bukan dia sambut. Kita cinta pada suami, apa kita buat pada suami tu? Bang, suami kita kata buat kopi, penatlah abang buat sendirilah. Besok boleh tak masak tom yum lah, beli kat kedai lah. Lepas tu, bang, minggu depan ingat hari jadi abang tu, saya nak beli kek. Ada kita tanda cinta suami? Jawablah suami. Tidak. Sebab tu lah, orang paling cinta Nabi siapa? Orang paling cinta Nabi siapa? Sahabat kan Abu Bakar. Tapi mereka tak pernah sambut. Tapi mereka buat yang lebih daripada sambut. Apa dia? Korbankan semua harta untuk pertahankan Islam dan pertahankan Nabi. Sehingga sanggup dia jadi orang yang tak ada harta demi kerana cinta pada Nabi. Kan? Dan masa dia berhijrah ke Madinah, dia dengan Nabi kan? Apa Abu Bakar buat? Sekejap Abu Bakar kat depan, sekejap Abu Bakar kat belakang Nabi, sekejap Abu Bakar kat kanan. Nabi tanya, kenapa kamu tak tetap duduk belakang saja ke, duduk depan saja? Apa jawapan Abu Bakar? Aku takut sebab masa tu dalam bahaya, Nabi tengah berhijrah kan, musuh sedang mencari. Jadi kata Abu Bakar, aku takut kamu dipanah daripada depan. Aku pun pergi ke depan. Bila duduk depan, aku takut ada orang panah daripada belakang. Aku pergi ke belakang. Jadi Nabi kata, kalau orang panah, dia kena kamu dulu. Jadi kamu yang akan mati. Apa jawapan Abu Bakar? Aku mati tak ada masalah. Tapi kalau engkau mati, masalah besar kepada umat. Itulah cinta. Boleh? Okey. Jadi Allah bagi tahu Allah tidak akan sia-siakan amalan. Siapa? Bukan amalan orang yang sambut, tapi amalan orang yang ikut Nabi. Ada penat, ada letih, ada lapar kan? Kerana Islam. Okeylah. Okey? Boleh? Cukup Cukup. Okey. Beza jauh wa allazi at'amahu min ju' lapar, makhmasatu pun lapar juga. Beza dia ialah makhmasatu lapar yang bersangatan. Jadi kalau Allah sebut ju' ni macam sahabat yang pergi ke Tabuk tu lapar biasa-biasa saja. Tak. Allah nak gambar lapar mereka luar biasa. Sama juga Allah guna dalam Nabi guna dalam satu hadis, kalau kamu bertawakal seperti burung bertawakal, iaitu burung keluar dalam keadaan khimasa daripada makhmasah. Mana kosong, perutnya kosong. Tapi burung balik petang dalam keadaan perut bitana, penuh, kenyang. Boleh?
Jadi makhmasah ni lapar yang bersangatan. Bagaimana nak khusyuk dalam solat? Dia khusyuk nak dalam solat ni, makna khusyuk. Apa makna khusyuk? Tunduk. Jadi tunduk. Tunduk pada apa? Tunduk pada semua perintah Allah. Jadi kalau orang tu tunduk pada perintah Allah dalam semua kehidupan dia, bangun pagi sampai malam, confirm solat dia khusyuk. Macam mana dia tak khusyuk? Setiap waktu dia dengar cakap Allah, dia ikut perintah Allah. Macam mana solat dia tak khusyuk? Tapi kalau di luar solat, dia banyak engkar perintah Allah. Tiba-tiba dia nak berlakon khusyuk dalam 10 minit tu, mustahil. Sebab tu kena faham, makna khusyuk ialah tunduk. Tunduk pada apa? Semua perintah Allah. Berapa ramai yang menderita solat tak khusyuk? Macam-macam dia buat. Sebab apa tak khusyuk? Sebab proses untuk, syarat untuk khusyuk dia tak buat. Iaitu mesti tunduk pada semua perintah Allah. Tunduk mata, tunduk telinga, semua ikut perintah Allah. Automatik solat dia khusyuk. Jadi kalau kita sepanjang masa ingat pada Allah, mustahil dalam solat kita boleh lupa. Betul tak? Kalau di luar solat kita selalu lupa Allah, mustahil kita boleh ingat dalam masa 10 minit. Saya bagi analogi kan. Kita ni selalu lupa suami. Bila suami keluar rumah, kita selalu lupa. Tak telefon, tak ingat apa kan. Tiba-tiba dia balik rumah, kita nak berlakon, kita macam suka pada dia. Suami boleh bayangkan. Suami boleh agak. Kan? Orang berlakon dengan orang yang betul-betul dia. Kan? Boleh faham? Sekarang ni masih ramai kawan yang buat jamuan. Jadi macam, tak apa, biarkan. Saya tak kata sambut maulud ni salah. Cuma saya nak sebut apa dah? Adakah itu tanda cinta? Kalau kamu rasa itu tanda cinta, teruskan. Sebab saya nak banding, sahabat ni korban macam-macam kan. Sampai luka, sampai habis harta sebab cinta. Itulah tanda cinta. Tapi kita dengan rehat, dengan senang, sambut maulud, kemudian kita mendakwa kita cinta. Adakah betul? Adakah betul? Itu persoalannya. Kawan-kawan nak sambut, silakan. Jangan marah. Jangan bergaduh. Islam nak berdamai, jangan bergaduh. Kalau dia jemput makan, makan. Ustaz, orang yang mati kerana COVID-19, syahid ke? Ni macam nak mati syahid je dah. Dia yang Nabi sebut mati syahid ya. Dia mati syahid akhirat lah. Apa dia? Mati sakit perut, mati terbakar, mati lemas, mati jatuh bangunan kan. Dia kesimpulannya mati dalam keadaan sakit yang sangat-sangat menderita. Maka ulama kata dia kategorikan mati syahid akhirat. Jadi kalau mati COVID-19 betul-betul menderita, insya-Allah dia termasuk. Insya-Allah. Semasa nazak akan terasa dahaga ke? Semasa nazak akan rasa dahaga. Saya tak tahu, saya tak ada pengalaman. Saya tak pasti. Yang pasti sakaratul maut, sangat-sangat sakit. Sangat-sangat sakit, sangat-sangat panas. Mungkin termasuk juga dahaga, wallahu a'lam. Boleh cadangkan buku yang ada catatan perbuatan sunnah Nabi dan pagi. Oh, ada buku 1000 amalan sunnah Nabi kan? Ada buku 66 doa dan zikir harian yang saya tulis. Sebenarnya 66 doa dan zikir harian itu adalah amalan Nabi seharian. Bila setiap peristiwa mesti ada doa. Pakai baju ada doa. Buka baju ada doa. Masuk keluar rumah ada doa. Naik kenderaan ada doa. Jalan tinggi ada doa. Jalan turun ada doa. Makna apa? Itu antara amalan harian Nabi. Jadi belilah buku 66 doa dan zikir harian. Antaranya lah. Satu lagi buku amalan 1000 amalan sunnah Nabi. Itu yang diterjemah dalam bahasa Indonesia. Dulu saya ada tapi sekarang dah tak ada dah. Boleh cari kat kedai.
baik? Sebagai bina madrasah atau beri sebagai orang miskin? Mana soalan? Mana lebih baik sumbang untuk bina madrasah ataupun beri sumbangan? Dia kalau bina madrasah yang betul-betul belajar agama Quran dan Sunnah, maka itu akan menjadi sedekah jariah. Selagi mana orang belajar kat situ, kemudian pelajar pula pergi pula mengajar ilmu yang dia belajar, kita akan dapat pahala yang berterusan. Tapi kalau bagi makan pada orang miskin, dapat pahala tapi one off. Sekali pahala je. Jadi makna jawapannya yang lebih baik ialah sedekah jariah lah. Bina telaga untuk orang miskin, buat rumah untuk orang miskin, bina masjid, bagi kapet di masjid itu sedekahnya, insya-Allah pahala akan berterusan. Selagi mana orang pakai sejadah tu, kapet tu seramai mana, kita akan dapat pahala. Tapi jangan pula tak nak bantu orang miskin. Saya dah bantu kat masjid, tak nak bantu orang miskin, tak boleh. Orang lelaki berjemaah di masjid waktu subuh dan tunggu hingga waktu isyraq dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah. Bagaimana dengan orang perempuan? Ada ulama, saya baca fatwa ulama daripada Timur Tengah. Dia kata kalau perempuan solat subuh awal waktu di rumah, kemudian lepas solat subuh dia berada di sejadahnya, dia berzikir, dia baca Quran ataupun dia dengar ceramah, dia tak bergerak, duduk kat situ je. Kecuali dia batal wuduk lah. Kemudian bila terbit matahari, dia tunggu 15 minit, dia pun solat sunat isyraq 2 rakaat. Maka wanita ini akan dapat pahala sama seperti orang lelaki yang solat isyraq di masjid. Iaitu pahala seperti melakukan haji dan umrah. Dia secara umum, ya, ada hadis Nabi kata, nuhitu an aqra al-Quran wa ana raki'un aw sajidun. Aku dilarang membaca Quran ketika aku rukuk dan sujud. Umumnya macam tu. Tapi pendapat ulama kata, kalau ayat Quran tu dalam bentuk doa, macam Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ayat Quran. Tapi dalam bentuk doa, dan kita baca pun niat baca doa, bukan niat baca Al-Quran, dibolehkan. Ya? Waktu tahiyat tak ada masalah. Yang dilarang waktu rukuk dan sujud sahaja. Waktu tahiyat nak baca ayat Quran tak ada masalah. Tapi ayat Quran dalam bentuk doa lah, tak ada masalah. Waktu sujud, ya boleh, tapi sebaik-baik elakkanlah. Kalau nak baca juga doa daripada ayat Quran, baca masa tahiyat akhir, sebelum salam. Itu kita terkeluar daripada khilaf. Dia ada pendapat ulama mengatakan zikir ketika rukuk dan sujud banyak yang sahih daripada Nabi. Ada pendapat mengatakan kena baca salah satu. Tapi ada pendapat mengatakan kalau gabung satu dua tak apa. Contohlah masa rukuk dan sujud kita baca doa. Ketika sujud apa dia? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan masa tu juga nak baca satu lagi zikir. Subhanakallahumma wa bihamdika. Apa dia? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, ya. Boleh nak baca sekali dengan subhana rabbiyal a'la. Pun boleh. Tapi jangan baca sampai 3 jenis zikir ataupun 5 jenis zikir kan. Tak, satu je. Satu je. Tukar-tukarlah. Nabi suka bertukar-tukar. Supaya apa? Supaya setiap kali solat rasa benda baru. Dan itu membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Okey. Seperti hadis yang tadi, kalau kita marah dalam hati terhapus dosa dan dapat juga keampunan Allah. Ya. Hadis tadi, kalau kita penat, letih kan, sedih, kita marah ke mengamuk ke, tetap dapat kelebihan diampunkan dosa. Cuma kalau kita reda, kita sabar, ekstra, apa dia? Dapat pahala, itu je. Syarat dia, mesti orang Islam. Sebab itulah orang kafir ni, penat macam mana, sakit macam mana, tak ada pahala.
Sujud sahwi yang sahih ialah apa yang Nabi baca ketika sujud dalam solat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup. Adapun subhana man la yanamu wa la yasu, itu bukan hadis sahih. Bukan hadis sahih. Jadi cukup baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Macam amalan Nabi selepas solat, dia banyak zikir, dia kan tak ada doa kan. Kalau Ya. sebenarnya, tapi ada juga yang Nabi cakap macam kalau ada macam setengah tu Nabi macam nasihatkan sahabat macam setengah doa selepas solat, macam contoh Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kalau kita kan itu kan selepas solat, jadi yang macam bercanggah, macam ada kontradik kat situ. Macam mana? Tak, dia sebenarnya tak bercanggah. Ada hadis juga yang Nabi galakkan kita berdoa lepas solat secara umum. Tapi keutamaan selepas solat ialah zikir. Dan doa keutamanya dalam solat. Itu keutamaan. Sebab tu Allah sebut dalam surah An-Nisa kan, fa iza qadaitumus salah fazkurullah. Bila kamu selesai solat, fazkurullah, zikir pada Allah. Allah tak kata fad'u, berdoa. Jadi ayat tu menjelaskan bahawa keutamaan lepas solat zikir. Ada pun doa, kalau ikut banyak-banyak hadis, Nabi banyak menggalakkan kita doa masa sujud dalam solat. Nabi menggalakkan kita doa ketika tahiyat akhir pun dalam solat. Jadi bila kita dah doa dalam solat, waktu terbaik, kenapa nak doa lagi lepas solat? Tak salah. Nak doa silakan. Tapi kalau kita orang cerdik, pilihlah doa di waktu yang terbaik dalam solat. Wallahu a'lam. Dah ha? Kelas kita besok insya-Allah besok kelas pertama kita akan belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebab ramai orang tak cinta Nabi, tak nak beramal dengan sunnah Nabi, tak nak belajar sunnah Nabi sebab tak kenal Nabi. Kenapa tak kenal Nabi? Sebab tak belajar sirah Nabi. Dia belajar sirah macam-macam, sirah hantua kan, sirah pemimpin negara, tapi tak ada benda yang boleh ikuti. Kalau ikut pun tak dapat pahala. Tapi sirah Nabi ni, Nabi pun ikut para Nabi yang dahulu, maka kita ni orang macam kita lagi kena ikut Nabi. Dan tak mungkin kita dapat ikut Nabi kecuali kita belajar sirah Nabi, kita cinta Nabi dan kita belajar sunnah Nabi, barulah ada rasa nak ikut sunnah Nabi. InsyaAllah besok kita akan mula kelas sirah kita pukul 10.30 insyaAllah. Cukup setakat ni kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.